Pengenalan. Masyarakat Timur Dunia secara amnya dan Malaysia khususnya rata-ratanya merupakan masyarakat yang percaya kepada Tuhan. Berbeza dengan masyarakat Barat yang kebanyakannya tidak percaya kepada Tuhan walaupun mungkin mereka mendakwa bahawa mereka menganut agama Kristian. Namun begitu, kemasukan budaya dan pemikiran asing terutamanya budaya dan pemikiran Barat menerusi pelbagai jalur yang sukar disekat akibat globalisasi telah menyebabkan fahaman agnostik, ateistik dan ateism semakin tersebar luas dalam masyarakat di kalangan golongan muda terutamanya. Pemilihan isu agnostik menggugah akidah. Bahaya fahaman-fahaman agnostik antaranya ialah mereka tahu bahawa Tuhan wujud tetapi tidak mempercayai ajaran agama. Mereka gagal melihat keindahan sesuatu agama, malah menyalahkan Tuhan apabila ditimpa masalah. Mereka juga mendakwa bahawa untuk menjadi insan yang bermoral, kita tidak perlu kepada agama. Bahaya fahaman agnostik antaranya ialah berluasanya sifat individualistik yang merosakkan hubungan sesama insan dalam masyarakat. Kaitan isu agnostik menggugat akidah dalam falsafah. Yang pertama, golongan agnostik mendakwa bahawa untuk menjadi insan yang bermoral, kita tidak perlu kepada agama. Hujah mereka adalah berdasarkan betapa ramainya orang seperti mereka yang hidup dengan penuh nilai moral dan sebaliknya betapa ramai golongan beragama yang hidup tidak bermoral. Yang kedua, wujudnya kejahatan dan kesengsaraan telah menjadi hujah golongan agnostik untuk sekian lama. Epicurus berkata, kalau Tuhan mahu untuk menyekat kejahatan tetapi tidak mampu, maka dia Tuhan yang lemah. Kalau dia mampu tetapi tidak mahu, maka dia jahat. Tetapi kalau dia mahu dan mampu, maka bagaimana boleh adanya kejahatan? Hujah ini masih diguna pakai sehingga hari ini untuk membuktikan bahawa kepercayaan kepada Tuhan adalah tidak logik. Kerana masalah kejahatan mewujudkan dilema sama ada Tuhan itu maha berkuasa tetapi tidak mahu menyekat kejahatan yang bermaksud Tuhan sendiri adalah jahat ataupun Tuhan memang tidak cukup berkuasa untuk mengalahkan kejahatan. Komunikasi sosial. Yang pertama, yakin memandang serius dan memantau isu agnostik secara berterusan bagi menyekat penyebarannya dalam kalangan umat Islam. Yang kedua, MAIS menerbitkan buku penting untuk tetapan masyarakat yang berjudul Gejala Agnostik iaitu Satu Ancaman Akidah pada tahun 2015. Yang ketiga, buku yang dikeluarkan oleh MAIS mengandungi huraian dari aspek konsep, pemikiran dan beberapa kemusykilan golongan agnostik dan cadangan penyelesaian. Kami mendapati bahawa semua pihak memainkan peranan penting dalam tanggungjawab sosial. Antaranya ialah peranan ibu bapa dan individu. Menjadikan diri mereka sebagai contoh mitahali dari segi penghayatan ajaran ilmu. Mereka juga memberikan didikan agama yang mencukupi dan berterusan. Selain itu, peranan masyarakat, iaitu menubuhkan jawatan kuasa khas untuk memantau akidah dan akhlak. Yang tidak dilupakan juga peranan kerajaan, iaitu pihak kerajaan perlulah mengetatkan undang-undang untuk menjamin kedudukan Islam. Akhir sekali, peranan NGO, iaitu pihak NGO mestilah memfikirkan usaha lebih banyak dalam golongan muda untuk menyertai program dan aktiviti bagi membantukan memperkukuhkan akidah dan juga akhlak Islamiah. Ini merupakan respon pelajar terhadap isu agnostik, iaitu menerap dan mempertingkatkan penghayatan Islam dalam kehidupan seharian. Kemudian, mengenal pasti dan menghindari golongan yang dapat mengancam akidah. Selain itu, mempergiatkan diri mengikuti program-program dalam kerangka Islam yang dapat menambah jiwa. Dapat beberapa cabaran yang dilalui apabila menangani masalah golongan agnostik. Antaranya merupakan masalah kepelbagaian agama, masalah kejahatan dan kesengsaraan, kepercayaan kepada Tuhan bercanggah dengan ilmu sains dan akal. Kehidupan bermoral tidak memerlukan Tuhan. Ahli falsafah Scottish David menekankan bahawa Tuhan itu lemah jika dia tidak mampu menyekat kejahatan. Sebagai contoh, jika ada perlakuan mencuri, golongan ini akan menyalahkan dan mempersoalkan kewujudan Tuhan. Jika Tuhan masih wujud, mengapakah keadaan mencuri itu masih berlaku? Hujah ini masih diguna pakai sehingga hari ini untuk membuktikan bahawa kepercayaan kepada Tuhan adalah tidak logik kerana masalah kejahatan mewujudkan dilema sama ada Tuhan itu maha berkuasa ataupun tidak.
disebabkan oleh sains telah dapat menjelaskan segala isu fenomena supernatural, maka golongan ini berpendapat bahawa mereka tidak lagi perlu bergantung kepada kepercayaan kepada Tuhan untuk menjelaskan hal ini. Akibat daripada itu, golongan ini mengatakan bahawa kepercayaan kepada Tuhan tidak sesuai bagi golongan moden. Dari semua fenomena alam boleh dijelaskan dengan sains. Golongan ini menggunakan argumen bahawa kepelbagaian agama membuktikan bahawa Tuhan adalah ciptaan akal manusia semata-mata. Mereka mengatakan bahawa mereka telah mengikut jalan yang benar, walhal mereka tidak mengkaji ataupun mendalami sesuatu agama itu. Seterusnya, kehidupan bermoral tidak memerlukan Tuhan. Golongan ini berpendapat bahawa tanpa percaya kepada Tuhan sekalipun, mereka dapat jadi insan yang bermoral. Namun, kepada kepelbagaian masalah yang kita lalui, masih ada jalan keluar dan penyelesaiannya. Antara cadangan-cadangan yang boleh kita lakukan untuk mengatasi masalah golongan agnostik ini adalah dari pihak kerajaan, masjid dan masyarakat, institut pendidikan dan juga NGO. Kerajaan perlu mengaktifkan penyaluran maklumat melalui alam cyber, teknologi gadget, program-program televisyen, bahan radio dan sebagainya. Institut pendidikan perlu mengatur program ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan ini. Masyarakat dan masjid boleh memberikan latihan kemahiran yang pelbagai supaya dapat mentadbir kampung, masyarakat dan masjid secara positif dan berkesan. Pihak NGO pula perlu menjadi jentera sokongan kepada kerajaan dalam menyalurkan maklumat yang perlu disampaikan supaya maklumat itu kekal sahih, tepat dan benar. Maklumat-maklumat ini perlu disampaikan kepada masyarakat melalui penulisan, drama, blog dan sebagainya. Rumusannya, sepanjang melakukan analisis dan kajian terhadap golongan agnostik di Malaysia, terdapat beberapa perkara yang perlu dititikberatkan oleh semua pihak, terutamanya bagi pihak kerajaan, masyarakat, institut pengajian dan badan-badan NGO. Jadi, semua pihak perlulah memainkan peranan penting dan bertanggungjawab untuk menangani isu-isu pemikiran seperti ini di Malaysia, kerana isu-isu tersebut telah berleluasa sejajar dengan edaran zaman. Sekian, terima kasih.